Assalamualaikum. Dalam entry kali ini, Umi nak share resipi laksa utara yang asli, sangat terkenal di negeri Kedah dan Perlis. Musim raya akan datang ni, mesti ramai mak-mak yang nak sediakan menu laksa ni sebagai hidangan untuk tetamu. Sedap tak sedap nombor 2. Tapi kekuatan laksa ni terletak pada kuahnya. Dengan penggunaan ikan yang segar serta kuah yang pekat dan tak terlalu cair, digandingkan pula dengan ulam-ulaman yang segar, memang menjamin rasa kuah laksa yang pasti mercik. Perah pula dengan limau nipis dan cili padi iris, pasti terangkatlah siapa pun yang makannya. Banyak tips-tips penting berserta rahsia dalam menghasilkan kuah laksa utara yang padu telah pun Umi highlight di sepanjang video ni. Jadi kalau anda nak tahu, jom tonton video Umi ni sampai habis. Sediakan periuk yang besar, masukkan air hingga separuh periuk. Umi gunakan 1 kilo ikan kembung. Kalau nak guna campur pun boleh. Contohnya campur ikan pelaling dengan ikan sardin ke. Tak kisah ya, ikut cita rasa dan selera masing-masing. Tapi pastikan guna ikan yang fresh untuk hasilkan kuah laksa yang sedap. Umi nak kongsikan juga tips yang Umi dapat dari penjual laksa utara ni sendiri. Menurutnya, ikan-ikan ni kalau nak rebus, kejap je. Tak perlu rebus lama-lama, nanti hilang manis ikan tu. Letakkan 3 asam keping dan sedikit garam. Asam keping ni tujuannya untuk kurangkan bau hanyir ikan. Bila air dah mendidih, terus tutup api dan angkat toskan ikan-ikan ni. Biarkan sejuk dahulu baru diasingkan isi dan tulangnya. Air rebusan ni pula jangan dibuang ya, kita akan gunakan nanti. Sementara tunggu ikan-ikan tadi sejuk, kisar halus 6 biji bawang kecil dan juga 2 biji bawang besar dengan sedikit air. Kemudian kisar pula 15 batang cili kering yang dah direbus dan buang biji dengan sedikit air. Dah kisar, ketepikan dahulu. Bila ikan dah sejuk, bolehlah asingkan isi dengan tulangnya. Umi guna kaedah macam ni je, mudah je isi ikan tu tertanggal dari tulang. Asingkan hingga habis ke semua ikan-ikan ni. Kemudian kisar isi ikan dengan menggunakan air rebusan ikan tadi. Kisar tu kasar-kasar je. Dah siap, masukkan dalam satu mangkuk. Kemudian kisar pula tulang-tulang dan kepala ikan. Guna air rebusan ikan tu juga. Kisar halus dan tapis 1 ke 2 kali. Dapatkan airnya sahaja dan tulang-tulang tu buang. Okey, jom kita mula buat kuah laksanya pula. Panaskan sedikit sahaja minyak. Umi ketuk sebatang serai dan masukkan kisaran bawang-bawang tadi. Tumis sampai naik bau dan pecah minyak. Kalau nak tahu rahsia penyedap kuah laksa ni, gunakan bawang tu lebih-lebih sikit. Kalau tak ada bawang kecil, guna 3 ke 4 biji bawang besar yang bersaiz besar tu. Tujuan Umi tumis dulu bawang ni bagi bangkitkan rasa manis-manis pada bawang. Jangan guna bawang Holland ya, derhaka resipi tu. Lagi bagus kalau ada bawang India yang warna purple tu, lagi sedap. Bila bawang dah pecah minyak dan naik bau, masukkan pula cili kisar. Tumis lagi hingga pecah minyak. Campak 2 inci belacan bakar. Guna belacan yang dah dibakar dulu ya, baru dapat sedap yang berganda pada kuah laksa kita. Umi guna belacan kampung yang paket pink tu. Barulah rasa dia Sambung masak lagi hingga sambal ni mendidih dan pecah minyak. Ada pelbagai cara ya untuk masak kuah laksa ni. Macam yang Umi buat ni, tumiskan dahulu bawang dan cili kisar, baru masukkan isi ikan. Ada juga yang masukkan semua bahan, termasuk isi ikan, bunga kantan, daun kesum. Semua mereka masukkan sekali dan didihkan lama. Dah naik bau semerbak bahan-bahan tumis ni. Masukkan isi ikan yang telah dikisar tadi.
gaul sebatikan. Masukkan pula air rebusan tulang-tulang ikan, gaul biar semua bahan-bahan sebati. Kalau nampak kuah tu pekat sangat, tambahkan je lagi air rebusan ikan. Masukkan 1 inci halia yang ditumbuk kasar, 3 asam keping dan 2 batang bunga kantan yang dibelah 2. Kemudian masukkan segenggam daun kesum. Bila buat laksa ni, kalau tak ada daun kesum tu, bukan laksa namanya kan. Macam Umi lebih suka letak banyak-banyak sikit, bagi bangkitkan bau wangi je waktu masak kuah laksa ni. Selain tu, ia memberi kesedapan yang berganda. Umi tambahkan lagi 1 asam keping sebab rasa macam kurang masamnya. Gaul sebatikan. Masukkan garam secukup rasa. Biarkan kuah laksa ni masak lama, lebih kurang sejam lebih. Api biar slow je. Ini tips yang paling power. Alasan dia supaya kuah tu mesra. Cukup rasanya bila blend dengan aroma bunga kantan, daun kesum, asam keping serta garamnya. Jangan dimasak 10 minit, kuah mendidih je terus tutup api. Dikuatiri asam tak sempat mesra, cili kisar pun masih terasa pedasnya. Paling-paling kena tunggu sejam ya. Air tu biar lebihkan sedikit, kemudian didihkan sampai kuah pekat. Tutupkan tudung periuk. Dah separuh masa je, dalam 30 minit gitu didihkan, asam keping tu dah betul-betul kembang kan. Keluarkan dalam 1 ke 2 sebab takut nanti terlebih masam pula. Kita nak masak lama kan. Sementara tunggu kuah laksa kita masak sempurna, sediakan periuk kecil, tuang air dan rebus telur. Ikutlah berapa biji yang diperlukan. Tapi biarkan air dah betul-betul mendidih, baru masukkan telur-telur tu supaya cepat telur-telurnya masak. Dah siap rebus, tunggu betul-betul sejuk, baru kupas kulit dan belah 2. Dan naik aroma yang sangat-sangat wangi dari kuah laksa ni. Setelah hampir sejam, tengok tu daun kesum pun dah bertukar warna layu dan lembek gitu. Bolehlah tutup api. Seterusnya, bolehlah rendamkan sekejap mi laksa yang kering dalam air panas mendidih. Bila mi laksa dah terlerai dan lembut sedikit, barulah masukkan dalam air yang telah dididihkan. Biarkan mi betul-betul lembut dan kembang. Kalau nak tahu dah okey ke tidak, tekan guna jari. Kalau mudah je nak putuskan, bolehlah tutup api dan toskan mi laksa tersebut. Kuah laksa dah siap, mi pun dah siap. Akhir sekali baru racik-racikkan bahan hiasan untuk ditabur atas laksa kita. Cara nak siapkan sepinggan mi laksa ni, masukkan mi laksa dalam pinggan bulat. Jangan guna pinggan yang leper ya, nanti melimpah pula kuah bila dituang. Tuangkan kuah laksa panas-panas di atas mi. Hiaskan dengan telur rebus, setengah biji limau nipis, irisan bawang besar, daun selasih. Sepatutnya guna daun selong, pucuk putat atau ulam raja. Tapi sebab tak ada stok, Umi guna je lah apa yang ada. Taburkan irisan cili padi merah untuk menambah rasa tip pada laksa ni. Irisan bunga kantan dan juga irisan timun yang dipotong memanjang macam batang mancis. Lengkap dah bahan-bahan ni. Bolehlah dihidangkan panas-panas. Tengok tu kuahnya pekat memikat gitu kan. Selamat mencuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel ni. Jom subscribe, share dan jangan lupa tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru dari Umi. Jumpa lagi dalam entry akan datang. Bye.